So sekali lagi kepada semua, selamat datang kita ucapkan kepada peserta Bengkel Cikgu Anis siri 5 tahun 2020. Tahniah sebab anda semua telah punctual masuk kelas untuk topik yang pertama hari ini. So saya mengharapkan masing-masing tak sabar untuk mengutip ilmu-ilmu yang bakal disampaikan oleh penceramah kita yang kita bawa daripada jenis kurnia. So siapa-siapa yang masih ada persoalan, tadi kita dah buka 4:30 tadi kita dah buka Zoom ni untuk kita beri laluan kepada semua peserta yang ada masalah ataupun persoalan. So siapa yang ada soalan just bagi tahu je dalam chat box ni, kita cuba untuk bantu. So sekarang jam sudah pukul 5, so kita tak nak buang masa sebab kita ada banyak ilmu dan juga input-input yang nak kita dapat daripada penceramah kita. Sebelum tu saya perkenalkan dulu penceramah kita pada petang ini yang akan bawa topik pengenalan kepada kanak-kanak berkeperluan khas ni, iaitu Puan Ida Adila binti Masman daripada jenis kurnia, merupakan seorang occupational therapist dan telah berkhidmat di jenis kurnia berapa lama Puan Ida? Sudah masuk tahun ketiga lah di jenis kurnia. Dan sebelum tu memang dah ada pengalaman dekat hospital ya? Sebelum tu saya di bidang klinikal lah. Okay, so bukan kaling-kaling, orang zaman sekarang kata kaling-kaling. Semua tak tahu dapat mana perkataan kaling-kaling. Okay, bukan calang-calang. So tanpa melengahkan masa, kita teruskan. Kita persilakan Puan Ida Adila untuk meneruskan topik kita yang pertama. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang semua. Boleh lambai sikit? Hello. Yalah, buka petang semua. Ada yang baru balik kerja ke? Ada. Selamat petang. Ada yang bekerja, hari ni ada yang masuk office? Masuk taska bukan masuk office. Masuk taska, ada yang bekerja hari ni. Okay. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur Persatuan Taska Negeri Selangor yang kerjasama Exco Kesihatan, Kebajikan, Perbayanan Wanita dan Keluarga dalam melaksanakan program Cikgu Anis untuk siri yang kelima, betul Siri yang kelima bagi tahun ini. Alright. Okay, sebelum tu saya nak tanya, berapa ramai yang tadika ataupun tempat mengajar mempunyai anak-anak berkeperluan khas? Ataupun semuanya memang dah ada dah, seorang dua ke, ataupun masih ada yang, ataupun masih dalam ke arah untuk menerima ke, macam mana? Taska kami tak ada lagi. Oh, ada yang belum ada lagi lah. Okay, kalau yang dah ada tu boleh tak cuba lambai sikit? Okay, alright. Okay, so ada yang dah ada experience lah ya berhadapan dengan anak-anak berkeperluan khas. Okay, sebelum saya pergi ke topik kita yang pertama, which is introduction lah, very basic untuk semua orang. InsyaAllah saya akan pastikan semua orang boleh faham secara ringkasnya. Jadi apa yang saya harapkan untuk kita punya topik petang ni, kita sedikit santai, ada interaksi antara tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan saya lah. Okey, macam mana saya nak pastikan kita ada interaksi? Saya ada sediakan token. Okey, boleh tengok token yang saya nak bagi ni, limited edition. Okey, saya share dulu bagi tengok dulu. Saya akan bagi set e-book Kumon. Okey, ni susah dapat tau. Kalau tak boleh belilah, tapi saya bagi percuma. So, macam mana nak dapat ni? Alright. Okey, pastikan setiap kali anda atau tuan-tuan dan puan-puan bagi saya jawapan ataupun saya bertanya, tuan-tuan memberi feedback ataupun tuan-tuan memberi persoalan kepada saya akan kurniakan 1 star untuk anda semua. Okey. Simpan star-star tu, nanti di penghujung topik kita akan tengok berapa ramai yang ada star dan saya akan bagi set e-book Kumon itu. Okay, so actually set e-book Kumon ni ada few topik lah. So kita tengok berapa banyak range yang tuan-tuan boleh, puan-puan boleh kumpul star yang saya bagi tu. So kita akan bagilah ikut ni. So setakat ni saya ada 5-6 macam tu lah.
Alright. Apa yang tuan-tuan perlu lakukan? Okay. Okay, kira dan saya post dekat chat ya, chat room. Saya perlukan sekurang-kurangnya 7 bintang ke atas. Okay? So, sendiri simpan tau. Sendiri, bila saya cakap boleh dapat star, sendiri simpan. Nanti kita kira di hujung topik. Okay. Okay, oh, ada yang tiada anak istimewa. Alright, ada seorang, ada 3 orang. Okay. Okay, saya terus ke topik pada hari ini. Dan saya share. Okay, alright. Okay, memahami kanak-kanak berkeperluan khas. Okay. Bila kita cerita pasal anak-anak berkeperluan khas ni, kita kena faham juga apa jenis kanak-kanak keperluan khas yang kita hadapi ataupun apa kriteria-kriteria yang ataupun permasalahan yang anak-anak keperluan khas ni hadapilah. So ini adalah foundation kepada topik-topik sepanjang 3 hari nanti. Kita akan berakhir pada hari Ahad. Okay. Okay. So ini adalah jenis-jenis keperluan khas yang kita perlu tahulah. Okay, kita ada jenis fizikal, kita ada jenis komunikasi, kita ada jenis tingkah laku, pembelajaran, mental, emosi, masalah dari segi sensori dan juga masalah kesihatan itself lah. Okey, sebelum tu sekejap ya. Okey. Kita pergi kepada yang pertama adalah ketidakupayaan fizikal. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ketidakupayaan fizikal? Okey. Biasanya ketidakupayaan fizikal ni kita boleh nampaklah physically-nya. Kalau anak tu datang ke sekolah, kita nampak dia mungkin memerlukan kursi roda ataupun kalau dia datang mungkin dia memakai kasut yang khas, okey, ataupun dia datang mungkin dia perlukan bantuan untuk bergerak. Mungkin ibu ayahnya perlu angkat, perlu dukung untuk letakkan mereka di bawah ataupun di tempat yang sepatutnya lah. Alright. Okey. So ketidakupayaan fizikal ni biasanya disebabkan oleh kelahiran, kemalangan ataupun penyakit kronik lah. Okay, so kalau biasa ni disebabkan kelahiran ni boleh tengoklah contohnya macam cerebral palsy kan. Kalau perempuan familiar ataupun anak-anak yang ada masalah tulang belakang ataupun anak-anak yang ada masalah kita panggil dia sebagai congenital disorder. Maksudnya sakit tu lahir-lahir je dia dah berlaku dari segi tulangnya tidak terbentuk dengan baik, sendi-sendinya tidak terbentuk dengan baik, okey. Ataupun kalau di segi kemalangan mungkin jatuh. Biasanya kalau kita tengok anak-anak ketidakupayaan fizikal ni kan, kalau kes kemalangan dia biasanya berlaku di rumah pengasuh. Kadang kita nampak bila dia start ada jatuh puai, so dia develop masalah fizikal yang lain. Ataupun kadang kemalangan jalan raya lah. Okay, mungkin terlibat dengan motor ke ataupun kereta. Okay, kemudian penyakit kronik lah. Okay. Selalunya kecacatan akibat kelahiran ni lebih sukar dilatih lah berbanding dengan kecacatan akibat kemalangan. Right. So ni contoh-contoh ketidakupayaan fizikal yang saya rasa yang tipikal biasa kita nampak cerebral palsy ataupun spina bifida. Okay. So mereka kadang-kadang macam saya cakap tadi lah, ada yang perlukan kursi roda, ada yang di tempat saya di schoolnya, kita pun ada beberapa anak-anak cerebral palsy, mereka pun menggunakan, mereka tidak menggunakan kursi roda, mereka menggunakan push walker. Di mana kalau kita nak buat aktiviti dengan dia tu, dia masih lagi boleh bergerak tapi dia perlukan push walker. Okay. Kemudian mereka memerlukan pengadaptasian peralatan dalam urusan seharian dan urus diri. Sebagai contoh, saya pernah lakukan satu adaptasi alat untuk kanak-kanak cerebral palsy di mana anak-anak ni dia ada kesukaran untuk memegang sudu untuk makan. So apa yang kita lakukan, kita nak anak ni dia bagus, dia boleh duduk, cuma kefungsian tangan dia kurang bagus. Jadi apa yang kita boleh bantu is
saya telah buat satu palma pocket, satu macam saya guna satu material lah. Saya buat, kita namakan dia palma pocket. So di palma pocket tu saya boleh, sebab dia tak boleh menggenggam, jadi saya buatkan satu pocket untuk dia selitkan sudu. So instead of dia tak boleh makan sebelum ni, so at least lepas pada tu kita training dia boleh makan dan suap ke mulut dia lah. Itu antara salah satu adaptasi yang kita boleh buat untuk anak-anak keperluan khas. Okay. Seterusnya, kita boleh tengok dari segi yang ada masalah komunikasi. Okay, melibatkan bahasa dan pertuturan. Okay. Apa beza bahasa dan pertuturan? Siapa boleh bagi saya jawapan? Siapa boleh bagi saya jawapan? Sekejap ya. Okey, bahasa. Okay. Bahasa, vocab, pertuturan, bercakap. Okey, pertuturan adalah percakapan. Apa kita cakap? Apa perbezaan bahasa dan pertuturan? Okey, speech delay, bercakap. Okey. Okey. Bahasa adalah ayat yang digunakan. Bahasa tidak dapat menerima dan memberi idea atau faham makna. Okey, bahasa dan language dan kita bercakap. Okey, ada point. Okey. Ada point, cuma mungkin saya bagi yang lebih mudah lah ya untuk semua orang faham. Okey, kalau bahasa tu kita boleh cakap dia sama ada reseptif ataupun ekspresif. Maksudnya dia boleh menyampaikan, okey, menyampaikan idea, menyampaikan kehendak dia, ataupun dia boleh memahami apa yang dia perlu fahami lah. Okay, contohnya kalau saya kata reseptif, bahasa yang reseptif, maksudnya dia boleh cakap, saya nak susu, saya nak makan, itu adalah reseptif. Kalau bahasa yang itu adalah bahasa ekspresif, dia express, dia cakap. Kalau bahasa yang reseptif, contohnya kita akan cakap, Sarah, tolong bagi teacher pensil warna hijau. So dia bagi kita pensil. So dia faham bahasa tu. Okey, dia faham. Itu adalah bahasa. Kalau pertuturan itu adalah kemahiran dia untuk menghasilkan bunyi. Okey, macam dia sebut mama, ibu, itu adalah pertuturan. Kebolehan dia menghasilkan. Okey, terima kasih kepada semua yang menjawab. 1 star untuk semua yang menjawab. Sila simpan. Alright. Okey. Okey. Macam tadi ini yang saya cakap tadi, dia bahasa, kalau dia ada masalah komunikasi komunikasi, dia tak boleh menghantar atau menerima idea menggunakan simbol supaya komunikasi itu lebih bermakna. Okey, dan pertuturan tidak dapat menghasilkan bunyi yang boleh difahami ataupun boleh didengar. Okey. Sekarang kita nak tengok masalah pembelajaran. Okey. Okay, masalah pembelajaran biasanya kita definisikan dia disebabkan oleh kecederaan otak yang minimal lah. Dia tidaklah seteruk kecederaan fizikal, kecederaan yang menyebabkan kecederaan fizikal. Contoh macam cerebral palsy tu dia boleh juga disebabkan oleh kecederaan otak, tapi dia sangat major, sangat besar sehingga memberi impak yang besar kepada masalah fizikal anak itu. Okey. Okay. Contoh, saya rasa cikgu-cikgu ataupun pendidik-pendidik taska ni selalu sangat jumpa. Ada tak yang ada anak-anak disleksia, diskalkulia? Ni pun common lah. Kadang-kadang disleksia, diskalkulia ni pun kita
kita tak dapat nak nampak secara luaran kan. Biasanya mereka ni sama je macam anak-anak lain. Tapi bila dia dah masuk ke sekolah, masuk ke tadika, baru kita nampak ada masalah-masalah sekian-sekian dari segi pembelajaran. Contohnya kalau disleksia tu yang common kita boleh nampak dari segi peningkatan dia terbalik kan. Ataupun kalau yang boleh nampak yang kes-kes yang lebih teruk, ada yang tulis terbalik. Atas ke bawah pun ada. Even ada yang ada yang saya punya student dulu, dia tak boleh membuat satu ayat. Bila kita cakap, dia pandai, dia boleh verbal, dia boleh bercakap, tapi dari segi menyusun ayat untuk menulis tu dia ada kesukaran. Itu pun salah satu disleksia lah. Alright. Okay. Okay, Puan Kristina. Okay. Skrin saya tak jelas. Skrin yang mana ya? Saya punya slide ke saya punya muka? Tak jelas. Slide Puan Ida tu macam ada pop-up, tapi dia macam blank pop-up lah dekat slide tu. Okay. Ada pop-up ke sebab chat? Ni saya buka chat. Mungkin boleh tutup chat tu. Saya cakap okay. Alright. Okay, antara masalah lain kalau menyebabkan masalah pembelajaran adalah perkembangan motor mereka yang kurang matang lah. Contohnya kalau kita melihat dari segi kemahiran mereka menuliskan, biasanya dia punya pegangan pensel tu tak efisien. Maksudnya kalau sepatutnya kita memegang pensel dengan cara yang efisien dengan 3 jari, mungkin dia lebih pada pegang dia punya palm lah. Okay. Kelewatan perkembangan menulis macam saya cakap tadi, kebolehan kognitif yang rendah dan sering terlangkau tugasan. Kadang-kadang kalau kita suruh dia salin ayat pertama dengan ayat yang kedua tu, dia tak nampak. So dia terus salin ayat yang ke bawah, yang ketiga. So itu antara cikgu-cikgu kat sekolah boleh perhatikan lah, ataupun kat taska boleh perhatikan. Kenapa? Kalau kerap sangat berlaku, boleh minta pandangan yang pakar lah untuk buat penilaian. Okay, seterusnya adalah masalah pembelajaran juga yang yang disleksia and hyperleksia. Okay. Sorry Puan Ida. Saya? Masih ada lagi blok yang hitam-hitam di Ya ke? Jadi kita cuma nampak 1/3 je daripada keseluruhan slide. Ke sebab saya ada nampak share dan slide presentation saja. Okay. Okay. Alright. Okay. Hyperleksia, dia mampu dekod perkataan tapi tidak faham apa yang dibaca. Okay. Ni kan biasanya kalau perasan kalau di tempat saya lah banyak yang saya jumpa, dia boleh baca apa sahaja perkataan, atau bila dia pergi mana-mana ke, toilet ke, ada nampak label ke, ataupun dekat meja ada nampak tag ke, semua dia akan baca. Tapi dia tak faham apa yang dia baca. Even saya ada student yang dia boleh membaca buku cerita bahasa Inggeris. Boleh membaca. Baguslah dia baca. Tapi bila kita tanya dia semula dari segi comprehension dia, maksudnya kita tanya, kucing tu buat apa? Kucing tu duduk di mana? So dia tak boleh menjawab. Dia tak faham apa yang dia baca. It's just that dia faham, dia tahu membaca sahaja. Okay. Disleksia pula, dia tidak mampu dekod perkataan tapi faham kandungan perkataan tu. Contohnya, dia tahu tulis buku tapi dia tak mampu menterjemahkan buku tu dalam perkataan. Macam tu. Ataupun kalau kita cakap anak-anak disleksia, kita cakap okey, hari ni cuba Adam ceritakan tajuk keluarga saya. Dia tahu okey, keluarga dia boleh cakap keluarga saya ada ibu saya nama Sarah, saya ada ayah saya nama Syazwan. Okey, so dia boleh cakap. Tapi bila kita suruh dia terjemahkan dalam bentuk penulisan, dia tak boleh. Itulah
antara perbezaan disleksia and hyperleksia. Okay. Right. Ini adalah masalah pembelajaran juga yang sering kita lihat pada kanak-kanak Down syndrome. Okay. So kalau anak-anak Down syndrome, keupayaan intelek mereka kebanyakannya rendah lah. Kalau kita tengok IQ level mereka agak rendah. Tapi mereka ni penyayang. Kalau perasan mereka so lovable, tapi itulah dari segi untuk IQ dia agak rendah. Okay, kemahiran urus diri pun banyak yang perlukan bantuan. Okay, dan kebanyakan anak-anak Down syndrome memang ada masalah komunikasi, penjagaan diri, kemahiran sosial, keselamatan dan kesihatan. Alright. Okay, kemudian adalah kecelaruan emosi dan tingkah laku. So ni gangguan emosi. Okay, biasanya kanak-kanak keperluan khas ni, apa yang menyebabkan mereka ada gangguan emosi ni kadang-kadang sebab mereka kebanyakannya mereka tak boleh nak adapt diri mereka pada satu keadaan ataupun satu situasi. So bila mereka pada satu situasi dan keadaan yang mereka tak boleh adapt, so dia akan trigger lah emosi dan tingkah laku yang tak baik. Okey, tingkah laku yang sentiasa mengganggu orang di sekeliling. Okey, dan tingkah laku mempunyai tingkah laku adaptif dan kemahiran sosial yang sesuai, tidak mempunyai tingkah laku adaptif dan kemahiran sosial yang sesuai dengan situasi. Okey, saya bagi contoh lah, ada satu kanak-kanak ni, he is very smart boy. Dia boleh membaca, tetapi apa yang menyebabkan dia sukar untuk berada di dalam kelompok berkumpulan dalam kelas yang berkumpulan is dia tak boleh terima yang kawan-kawannya mendahului dia. Contohlah, kita buat circle time. Okay, so every one of them dia memang akan dapat peluang untuk pilih lagu. Tetapi disebabkan kawan dia telah memilih lagu yang dia nak, dia telah mengamuk lah. Lepas tu dia menunjukkan tingkah laku mengamuk, menangis dan marah dan sebagainya. So dia tak boleh mengawal emosi dan tingkah laku dia. Okay. Kebimbangan menyendiri, agresif dan murung. So ada juga anak-anak yang lebih suka menyendiri, duduk di satu sudut, tidak mahu bergaul dengan anak-anak lain, ataupun yang terlalu agresif pun ada, yang tiba-tiba datang je kena debuk sekali kan. Datang-datang je tu tarik turun teacher, macam tu. Okay, kemudian ada dia dari segi dia ada masalah penglihatan. Okay, sama ada dia tidak dapat melihat langsung yang kita panggil sebagai buta, dan mereka menggunakan tongkat putih untuk berjalan. Rabun teruk lah. Rabun teruk ni tahap penglihatan yang sangat terhad, ada beberapa level. Dan kalau rabun teruk ni mereka perlukan cermin mata yang khas dan ada kanta pembesar lah untuk membaca. Dan ada setahap pun mereka menggunakan tongkat putih jugalah untuk bergerak ke sini-sini. Di Genius Kurnia pun kita ada menerima beberapa anak-anak yang ada masalah penglihatan juga. So bila kita terima anak masalah penglihatan ni, kita kena ubahlah dari segi cara pengajaran kan, sebab mereka lebih banyak kepada menggunakan pendengaran berbanding penglihatan, dan mereka banyak menggunakan diri rasa, taktil, tangan dan sebagainya. Okay. So menggunakan braille untuk membaca dan menulis lah. So ada yang dan terror tu memang boleh baca lah guna braille. Okay, dan kita ada juga yang ada masalah pendengaran. Okay, pendengaran ni tidak mendengar langsung bunyi. Tu kita kategorikan sebagai bekak lah. Ataupun ada antara mereka yang hanya mendengar sebahagian dari bunyi. So kalau macam dekat Genius punya, kita ada satu anak yang ada masalah pendengaran juga. Dia memakai alat pendengaran, di mana anak ini dia hanya boleh mendengar pada bunyi yang desibel tertentu sahaja. So kalau kita nak panggil dia tu, kita tak boleh terlalu kuat dan tidak boleh terlalu perlahan. So itu saja desibel yang sesuai untuk dia. Okay, dan kebanyakan mereka yang masalah pendengaran juga akan mengalami
masalah yang pencapaian mereka lebih lewat lah daripada anak-anak lain. Okay, tahap kefahaman mereka ada yang rendah dan sometimes ada juga masa pendengaran yang tak ada masalah kefahaman lah. Ada yang mungkin yang itu untuk anak-anak yang masa pendengaran dia sangat minimum, so kefahaman mereka agak bagus. Okay, suka memahami perkara abstrak. Okay, menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi lah. Alright. Kita pun ada, kita yang terbaru ni kita ada anak-anak, ada juga anak masalah pendengaran dan baru-baru ni pun kami di jenis kurnia pun kita dah mula belajarlah juga cara menggunakan bahasa isyarat. So kalau teacher-teacher pendidik-pendidik taska bolehlah cuba untuk orang cakap explore untuk bahasa isyarat. Okay, kemudian kita ada juga yang masalah dari segi masalah kesihatan. Okay, contohnya thalassemia. Thalassemia ni adalah penyakit yang menyebabkan darah lah. Okay, biasanya penyakit-penyakit medikal macam ni mereka kelihatan normal lah masa lahir. So kita tak nampak secara fizikalnya unless kalau kita dah buat beberapa ujian darah dan sebagainya. Okay, so dan bila mana masalah kesihatan seperti thalassemia ni dikenal, didetect pada usia yang muda lah, pada 6 bulan ke, so dia punya progress tu akan bertambah teruk lah bila dia makin makin bertambah usia dia, makin besar. So mereka ni biasanya thalassemia ni akan nampak lebih cepat letih, and then tidak boleh terlalu aktif sebab mereka akan cepat sesak nafas. Okay, and then boleh nampak kulit mereka kelihatan macam kekuningan, macam jaundice kan. Okay, kemudian makan pun tidak berapa selera, and then perut mereka pun macam ada yang melibatkan hati, so boleh nampak perut mereka sedikit kembung lah. Lain. Okay. Selain tu ada juga masalah leukemia. Okay, leukemia pun salah satu masalah penyakit darah lah. So penyakit darah yang kita boleh lihat anak tu lemah, lesu. Okay, dalam sekolah dia datang, dia nampak tidak aktif kan, lebih banyak duduk berbanding bergaul dengan kawan-kawan. Okay, makan pun kurang selera, dia lebih kurang macam thalassemia juga lah. Kurang berat badan, mudah berdarah. Kalau pusing kadang mudah berdarah, and then sakit kepala. So sakit tulang yang boleh menyebabkan kelemahan dan sakit-sakit sendi. Dan kita boleh nampak jugalah ada kelenjar-kelenjar mereka yang membengkak disebabkan oleh penyakit medikal lah seperti leukemia. Okay, masalah tingkah laku. Okay, ini pun selalu jugalah tadika ada yang menerima kan anak-anak yang ada masalah ADHD. So ADHD ni adalah masalah yang menyebabkan perkembangan neurodevelopmental disorder. Okay, so nama ADHD pun dia attention deficit hyperactive disorder. So kita nampak kat situ dia punya word pun hyperactive disorder, attention deficit. So memang dia ada kesukaran untuk menentukan perhatian. So kalau anak-anak ADHD ni biasanya dia mudah terganggu. Kalau dia pergi ke satu kawasan yang banyak mainan, lagi dia akan mudah terganggu. Fokus mereka sangat terhad. Okay, so tingkah laku dia mengejut. Kadang-kadang tiba-tiba dia main, tiba-tiba dia melompat dari tinggi. Ataupun ada juga tingkah laku mengejut macam yang saya pernah jumpa, dia sangat tak takut pada bahaya. Contoh dia tak takut pada bahaya tu, dia boleh berlari sampai ke tengah jalan. Dia tak menghiraukan pun masalah keselamatan dia. Okay, tidak mampu duduk diam, sentiasa bergerak. Ni biasa kan, cikgu kat taska, kat tadika, teacher macam mana ni? Anak tak nak duduk dalam kelas, tak boleh nak buat aktiviti. Okay, juga kadang-kadang apa yang menyebabkan mereka bertindak hyperaktif ni boleh jadi berpunca dari isu sensori. Nanti kita akan cerita sikit lah apa itu isu sensori. Okay, seterusnya kita pergi kepada autism lah. Okay, autism ni adalah satu kecelaruan neurologikal yang mendatangkan impak kepada perkembangan otak. Okay.
So otak berfungsi secara berbeza untuk memproses maklumat dari persekitaran. Okey. Autism ni dia kalau kita tengok daripada luaran pun kita memang tak tahu anak-anak tu adalah anak autism. So apa yang sebab autism ni kalau analogi dia adalah seperti wire ni Okey, kita hidup sekarang apa yang kita buat sekarang, kita duduk depan komputer, kita buat kerja, kita ada handphone kat tepi, so kita tahu bila kita buat kerja kita boleh menerima semua input yang masuk di kepala kita. Kita boleh dengar bunyi kipas berpusing, kita boleh dengar WhatsApp masuk, kita boleh tengok PC kita dan kita juga boleh dengar anak kita menangis kat bawah. Semua tu macam itulah. So kita boleh terima semua input kita pada satu masa dan kita boleh digest input yang kita terima. Okey. Sebagai orang yang yang normal macam kita semua ni, kita rasa itu tidaklah satu masalah. Kita boleh differentiate setiap input yang masuk pada otak kita. Tetapi untuk anak-anak autism, mereka adalah ibarat wire yang berserabut ni. Diorang tak boleh nak integrate, tak boleh nak proses semua input yang masuk. So dia jadi macam ni lah, berserabut. Ataupun kita boleh cakap dia macam traffic light. Traffic light yang kesesakan jalan raya. Sesak. So dia tak boleh nak proses input yang masuk tu satu persatu. Okey, apa itu spektrum? Kenapa kita panggil autism spectrum disorder? Okey, spektrum tu kalau kita tengok dekat pelangi tu kan, dia ada banyak warna yang keluar dari sebuah prisma tu. Okey. So secara umumnya spektrum tu adalah julat ataupun lingkungan sesuatu perkara tertentu. Kita akan tengok lebih lanjut. Okey. So spektrum dalam autism. Okey. Ada anak autism yang verbal, ada yang non-verbal, ada yang very high functioning. High functioning. Maksudnya dia memang kita tak nampak pun dia macam anak autism. Ada yang terlalu low functioning. Maksudnya dari segi intellectual level dia pun berbeza. Okey, contohnya macam dekat sini. Okey, autism dia boleh datang, bukan dia selalunya akan ada combination lah, ataupun dia boleh jadi stand alone juga. Kalau tengok dekat gambar ni, dia ada juga autism with ADHD, autism with masalah intellectual, autism dengan masalah apraxia, campur lagi dengan ADHD. So autism ni sometimes dia tak stand alone, dia boleh jadi combination dengan masalah yang lain lah. Okay. So ini contoh kalau kita nak cerita spektrum dalam autism. Okay. A, B, C itu adalah mewakili individu. Okay. So kita tengok individu A. Okay. Individu A dari segi sosial dia agak ke kanan. Maksudnya dia punya sosial tu mungkin dalam dunia dia hampir ke dalam dunia dia sendiri. Mungkin kalau dia bermain tu dia mungkin boleh berada bersama kawan-kawan lain tapi dia bermain sendiri. Dia tak ada interaksi. Okay. Tapi cuba tengok komunikasi individu A. Dia tipikal. Dia lebih kepada kanak-kanak normal, biasa. So dia boleh verbal, dia boleh minta, dia boleh cakap. Tapi sosial dia tak sama. Tapi kita tengok pula IQ level dia untuk individu A. Bagus, tinggi. Okay, tapi cuba tengok pula tingkah laku anak-anak autism individu A. Sangat bermasalah. Dan macam mana pula sensori dia? Sangat ada isu. Jadi kita tengok pula individu B. Okay, individu B, kita tengok dia punya sosial pun dah menghala ke dunia sendiri. Tapi dari segi masalah komunikasi sangat teruk. Maksudnya memang mungkin non-verbal. Dia non-verbal, dia dah tak tipikal. Itu yang kita katakan spektrum. Sebab tu kalau kebanyakan parent akan cakap, kenapa anak saya tak boleh bercakap? Kenapa anak yang ini boleh bercakap? So itulah yang kita nak terangkan, yang autism ni dia spektrum. Dia berbeza. Dia tak boleh sama dengan semua orang.
Jadi pendekatan yang kita nak gunakan pun untuk anak-anak autism pun memang berbeza. Walaupun mereka sama autism tapi pendekatannya berbeza. Okay, kita tengok pula anak C. Anak C dari segi sosialnya agak bagus, lebih kepada tipikal. Tapi kalau kita tengok dari segi komunikasi dia pula dia kurang. Dari segi kemahiran komunikasi dia kurang. Okay, macam mana pula dari segi IQ? IQ dia quite good, di tengah-tengah. Macam tu. Tapi di tingkah laku dia sangat baik. Dia tak ada tingkah laku, dia boleh ikut arahan, dia boleh, maksudnya dia tak ada tunjukkan tantrum dan sebagainya lah. Okey, dari segi masalah sensori pun dia sangat bagus. Itulah yang kita nak cerita, apa itu spektrum. Besar. Autism ni besar. Jadi kita tak boleh samakanlah, dan mungkin pendidik-pendidik taska ke tadika pun boleh bagi tahu dekat parents yang autism ni besar, tak boleh samakan dari segi satu anak dengan satu anak yang lain. Okey, jadi kanak-kanak autism ni disebabkan mereka ni spektrum besar kan, kebanyakannya memberi impak yang signifikan kepada yang biasa ni kita nampak lah, very significant adalah dari segi komunikasi dan sosial, tingkah laku dan sensori. Okay, contoh kemahiran komunikasi kemahiran komunikasi kat anak autism ni 40% lah kita boleh katakan yang mereka ni tidak mampu bertutur. Maksudnya tak mampu bertutur, memang ada yang totally tak ada words, ada yang kurang vocab lah, maksudnya kalau dia cakap tu mungkin hanya pada keadaan ataupun situasi yang desperate. Desperate tiba-tiba keluar satu word. Okay. Ataupun dia lebih banyak menggunakan body gesture lah, dia pointing, apa yang dia nak dia akan pointing saja, ataupun dia tarik tangan parents dia untuk minta sesuatu. Okay. Ada 25 hingga 30% yang mengalami autism, dia boleh bertutur pada usia 12 hingga 18 bulan dan hilang kemampuan ini. Okay, ini pun yang sering kita dengar. Ada yang parents cakap, anak saya hari tu dah boleh cakap dah boleh panggil ibu, dah boleh panggil ayah. Tiba-tiba anak saya tak boleh bertutur. Itu pun memang ada yang berlaku. Okay, terdapat juga yang hanya mampu bertutur selepas usia 4 dan 5 tahun atau lebih. Yes, dia ada satu, yang ini memang ada satu anak saya lah sebelum PKP bulan 3. Okay, student saya ni langsung tak ada words tau. Bukan langsung lah, dia ada words tapi in very desperate situation. Tapi memang nak dengar satu words tu sangat susah. But lepas habis PKP, bulan 6, bulan 7 macam tu saya jumpa dia. Dia lewat sedikit lah jumpa dengan saya sebab ada beberapa perkara nak selesaikan. Dia jumpa saya dalam keadaan words yang tiba banyak sangat. Saya pun surprise macam, wow, banyaknya words dia sekarang. Macam tu. So, itulah, mereka ni sangat berbeza, memang very unexpected. Sometimes tiba-tiba daripada ada words, jadi tak ada words. Tiba-tiba tak ada words pun, tiba-tiba boleh keluar banyak words. Okay. Kemudian interaksi sosial. Okay, interaksi sosial ni dari segi kontak mata lah, eye contact, bahasa badan yang tidak seperti kebiasaan. Kalau lihat anak autism ni, mereka jarang nak beri eye contact dengan kita. Kalau kita panggil pun kebiasaannya mereka lebih mengelak daripada mereka tak pandang, ataupun kalau kita pandang ni pun dia akan pandang tempat lain, okay? Atau bahasa badan yang tidak seperti kebiasaan. Maksudnya contohnya macam dia tak tahu tau, macam contoh kalau kita tak nak, kita boleh geleng kepala kan, ataupun kadang-kadang dia nakkan sesuatu daripada kawan dia lebih kepada tolak, dia rampas daripada kawan dia, macam itulah. Okay, tidak memahami kegunaan bahasa badan, tidak ekspresi muka dan bahasa badan dalam komunikasi.
Tak ada face expression lah. Okay. Kesukaran untuk menyelesaikan tingkah lakunya dalam berbagai konteks sosial. Okay. Menghadapi kesukaran untuk bermain secara imajinatif dengan kawan-kawan atau membuat kawan baru. Kalau lihat kanak-kanak autism ni, kalau dia bermain, dia lebih suka kepada menyusun ataupun suka tengok mainan yang berpusing, berputar. Dan kalau dia main kereta tu, dia tak main kereta macam anak-anak biasalah kita pergi lumba siapa paling laju kan. Mereka akan ambil sama dia susun ikut warna ataupun dia suka susun ikut bentuk ataupun mereka akan susun apa saja yang mereka suka. Contohnya ada anak yang suka susun pensel color, ada yang suka susun botol, atau ada anak yang hanya ambil Lego hanya untuk menjatuhkan saja. Dia suka mendengar bunyi Lego tu jatuh. Tapi dia taklah bermain secara kefungsian kita cakap. Instead of kita kena ajar dia lah, nak main Lego kita kena stack on, pasang kan. Tapi kalau dia dapat Lego tu dia just macam tik, dia jatuhkan, dia suka macam tu. Puan-puan boleh respon dekat chat, ada yang tanya lah dekat chat tu. Oh okey, sekejap ya. Alright, okey. Sekejap saya tengok ya. Memang bila buka chat box tu memang ada gangguan dekat slide tu. Oh ya ke? So macam ni Cik, memang macam tu ke? Mungkin ada problem dekat komputer rasanya ni. Oh ya ke? Tak apa. Baca nanti boleh tengok chat. Nanti kita sambung. Oh okey. Ada lagi yang tak boleh tengok slide ke? Dah boleh puan. Okey. Okey, kanak-kanak hyperaktif tergolong dalam kategori kecerdasan tingkah laku. Okey, sekejap ya, saya jawab. Okey, contoh non-verbal. Okey, contoh non-verbal, contoh non-verbal adakah dia mengeluarkan perkataan yang tidak bermakna atau dia hanya mengeluarkan bunyi-bunyi saja? Ya, itu pun kita kategorikan sebagai non-verbal jugalah. Words dia ada yang anak yang words dia sangat kurang ataupun dia hanya mengeluarkan bunyi-bunyi saja, dia tak ada maksud, tak ada bermakna. Itu pun kita kira non-verbal. Okey, suara saya kurang jelas ya? Okey, bagaimana anak-anak ini boleh hilang kemampuan untuk bertutur? Adakah disebabkan mereka berada di dunia sendiri? Jadi kan dia kurang bercakap dan akhirnya hilang kemampuan. Okey, secara asasnya autism ni kita memang tak boleh kenal pasti punca dia. Memang kita tak kenal pasti punca dia. Masih lagi tiada kajian yang menjawab kenapa autism ni berlaku. Dan kenapa tiba-tiba hilangnya kemampuan bertutur itu pun kita tak boleh nak jawab sebab kita pun tak tahu. Tapi itu adalah salah satu itulah satu ciri-ciri autism. Memang satu tahap mereka daripada boleh bercakap tiba-tiba tak boleh bercakap. Tapi kadang-kadang ada setengah budak yang dia bukannya hilang terus tau. Ada yang macam memang dia rasa masa tu fasa yang dia tak nak bercakap. Tapi kita kena perhatikanlah, tak adalah kalau benda tu memang sehingga menyebabkan langsung tak bercakap ataupun dia nampak dia memang dah berada di dunia dia sendiri. Itu perlu dapatkanlah nasihat daripada yang pakar. Okey, tak boleh cakap 4 tahun boleh cakap tapi tak berapa nak faham. Dia boleh faham bagi respon. Ada seorang budak dah masuk 4 tahun. Okey, Puan Siti Hawa. Okey, saya anak 4 tahun tapi still tak boleh bercakap dengan jelas. Boleh bercakap tapi tak berapa nak faham. Okey. So dia masalah dia macam ni tau. Bila anak tu bercakap okey.
memang ada berlaku kenapa anak tu dengan parents dia boleh bercakap dan parents tu faham dan bercakap tapi tak faham, tapi budak tu bila parents yang dia cakap dia boleh faham dan bagi respon. Okey, setiap kali apa yang dia cakap kalau tak jelas dan tak boleh nak faham, kena berbincang balik dengan parents dia. Apa sebenarnya, apa yang menyebabkan dia, apa sebenarnya yang dia nak, maksudnya kan. Contoh, kalau anak-anak ni, mak dia lebih tahu tahu apa yang anak-anak dia nak. Contoh, kalau macam student saya, dia nak Milo tapi dia sebut iyo. Okey. Biasanya parents kat rumah ataupun cikgu kalau detect macam tu, kena betulkan balik apa yang dia cakap. Kalau dia nak sebut Milo, dia sebut iyo, kita betulkan balik. Milo. Bila dia lebih kerap mendengar perkataan yang betul, dia akan hasilkan perkataan yang betul. Okey. Okey, ni mungkin boleh check balik dengan parents, adakah memang dekat rumah hanya parents sahaja yang faham bahasa dia. Okey, kalau sebab kadang-kadang kan saya faham macam parent ada beritahu saya, teacher kat rumah dia cakap dengan saya faham apa dia cakap. Tapi sebenarnya apa yang mak dia faham tu adalah antara mak dengan anak sahaja. Tapi memang dia boleh faham apa yang kita cakap. Cuma dia nak cakap sebab kita dah biasakan dia dengan words yang macam tu. So dia tend untuk cakap je lah dengan word macam tu. Tapi yang faham hanyalah parents di rumah sahaja. Okey, kalau bercakap mengikut gaya bahasa TV macam mana? Itu pun kita kena tengok balik. Adakah gaya bahasa TV yang dia cakap, kalau dia cakap menggunakan gaya bahasa TV tapi memenuhi konteks, okey. Tapi kalau dia hanya repeat tak mengikut konteks, itu tak boleh lah. Contohnya kalau macam ada student saya, dia tengok kartun Peppa Pig. So dia panggil, kan ada Mama Pig kan? So dia tahu itu mama dia tapi dia panggil Mama Pig. So dia tak mengikut konteks lah maksudnya. Sebab dia just follow kartun tu. Tapi dia tak memahami yang mama dia lah, bukan Mama Pig yang seperti dalam kartun tu. Okay, Puan Hasmiza. Ada anak taska saya yang 2 tahun lebih tapi masih tak boleh turun atau naik tangga. Dia berjalan tak tengok bawah dan sentiasa jatuh dan terlanggar barang. Adakah itu ciri-ciri ADHD? Okey, yang ini saya akan terangkan dalam isu sensori juga. Sekejap lagi kita akan pergi. Okey, Puan bagaimana nak berhadapan dengan parent anti-vaksin katanya sebab autism. Okey, macam ni. Setakat ini tiada lagi research yang solid mengatakan vaksin ni menyebabkan autism. Tapi ada kajian yang sedang dijalankan adalah salah seorang doktor yang baru-baru ni saya pernah bercakap dah dengan dia. Dia menjalankan satu kajian berkenaan dengan heavy metal. Di mana dia cuba mencarilah sama ada heavy metal ni menyumbang kepada autism. Tapi setakat ni pun research pun tak habis lagi berjalan. So saya pun tak boleh nak cakap, saya just cakap kita memang perlu ambil vaksin sebagai itu adalah satu perlindungan untuk kita, bukan setakat untuk anak kita tapi adalah perlindungan untuk anak-anak yang lain berada di taska juga. Alright, okay. Okay, sekejap ya, saya tengok soalan. Okay, saya ada anak taska 4 orang semua tapi diorang tak bercakap. Kalau cikgu kat taska bercakap, diorang faham. Okay, so yang ini pun kena berbincang balik dengan parents, kena tanyalah adakah tak bercakap tu hanya di sekolah ataupun dekat rumah mereka bercakap. Tapi kalau memang mereka anak istimewa yang langsung tak boleh bercakap, jadi kena
dapatkan bantuan lah daripada speech therapist. Kita ada beberapa kaedah lain lah yang biasanya kalau dekat jenis kuliah kita gunakan kaedah PACS. PACS tu adalah Picture Exchange Communication System. So saya rasa dalam siri 1 ni belum lagi diterangkan. Mungkin akan ada nanti, topik akan datang hari esok hari Sabtu ada topik komunikasi. So nanti masa topik komunikasi boleh tanya lebih banyak topik komunikasi ya. Okay, saya akan cover sikit-sikit lah. Alright. Okay, so kita kembali kepada slide. Okay. Okay. Dari segi tingkah laku anak-anak autism, kebanyakannya mereka melakukan pergerakan yang sama dan berulang-ulang. Contohnya, yang kebiasaannya mereka suka flapping hand. Macam ni, flapping hand. Bila excited je terus, pergerakan berulang. Ataupun ada yang suka pusing-pusing, macam tu. Ataupun ada yang suka cium. Itu samalah, gerakan yang berulang-ulang. Okay, macam saya cakap tadi, menyusun alat mainan dalam barisan atau menyimpan bas objek. Ikolalia, mengulangi kata-kata orang lain. Contohnya, kalau saya cakap, Aiman, simpan mainan. Dia akan ulang. Aiman, simpan mainan. Dia akan ulang lah apa yang kita tanya dia. Aiman, hari ini dah makan? Dia akan tanya, hari ini dah makan? Dia hanya mengulangi je kata-kata kita. Menghasilkan pertuturan yang tiada bermakna. Ni, menghasilkan pertuturan yang tiada bermakna ni. Contohnya, dia akan tiba-tiba dia akan cakap, oh no, dia satu tak ada bermakna, satu yang tak ada konteks lah. Dia tiba-tiba je, thank you please, help please. Tapi dia tak ada buat apa pun masa tu jalan-jalan. Ataupun itu yang tak ada bermakna ni yang disebut pun kita, apa yang dicakap ni? Just like macam humming lah kadang-kadang, macam tu. Okay, mengamuk apabila berlaku perubahan. Ini memang common lah untuk anak-anak autism. Mereka memang ada masalah bila berlaku perubahan. Mereka sangat rigid. Contoh kalau hari ni dah start duduk dekat kerusi ni, so kat kerusi ni sajalah yang akan dia duduk masa akan datang. Kalau hari ni, kalau sepatutnya balik sekolah, balik tadika, mama yang jemput, tapi hari tu papa yang jemput, tak boleh, dia akan mengamuk. Okay. Okay, kesukaran untuk menjalani transisi. Transisi contohnya, okay, tadi waktu bermain, lepas ni kita nak buat aktiviti di meja belajar. Okay, bila kita ubah je aktiviti, kita cakap okay, waktu bermain dah habis, kita akan buat aktiviti belajar di meja. Dia tak boleh. So dia akan menunjukkan tingkah laku. Okay. So sebelum saya ke sensory, okay, saya pergi kepada soalan. Ni tadi ramai yang tanya pasal soalan kan, yang pasal turun tangga, sensory, saya akan cerita sikit lah. Okay, so sorry. Okay, sensory. Okay, sensory ada proprioceptif, kita ada sentuhan, kita ada bunyi, kita ada bau, kita ada melihat, kita ada vestibular, kita ada rasa. Okay, apa itu proprioceptif? Siapa yang pernah dengar? Cuba bagi tahu saya. Siapa boleh kongsikan? Siapa boleh kongsikan di chat room? Apa yang dimaksudkan dengan proprioceptif? Keseimbangan. Okey, thank you Puan Nurdiana. Kedudukan badan. Okey, lagi-lagi. Apa yang Puan faham? Puan faham dengan proprioceptif. Pergerakan kaki naik tangga, jalan tak betul, melibatkan sendi dekat tangan. Okey, balancing. Alright. Okey, semua yang jawab ni nanti semua akan dapat star ya. Simpan star anda. Keseimbangan antara badan dan kaki, kestabilan gayat. Okey, gayat. Alright. Balancing. Okey. Proprioceptif ni, okey, bahasa mudah dia adalah posisi badan dan gerakan tubuh. Kebiasaannya
proprioceptif ni dia berkait rapat dengan vestibular. So bila dia berkait rapat ni, sebab tu kita ada yang cakap keseimbangan kan. Kalau vestibular tu secara khususnya itu adalah keseimbangan lah. Kalau proprioceptif ni dia tahu, proprioceptif ni dia adalah satu dalam medical kita sebut dia sebagai dia terletak, proprioceptif ni dia terletak pada muscle, otot dan juga di sendi. Sebab tu dia tahu kita punya posisi badan. Dia tahu kalau contoh kan anak tu nak melompat, dia tahu macam mana posisi untuk melompat menggunakan dua kaki dan melompat. So dalam aktiviti melompat tu pun dia ada merangkumi vestibular juga. Biasanya anak-anak yang ada masalah proprioceptif dan vestibular ni memang dia berkait rapat. So boleh nampak dari segi aku cakap motor kasar mereka lah akan ada masalah. Contohnya kalau kita minta jalan atas titi, mereka tak boleh jalan atas titi kan. Ataupun kalau kita minta melompat, mereka tak boleh melompat menggunakan dua kaki. Tapi kadang-kadang melompat dua kaki tak boleh, tapi melompat atas trampolin boleh pula. Kenapa? Okay, sebab atas trampolin dia ada sokongan. Kan dia ada sokongan, dia boleh ada lantunan dekat situ. So dia boleh melompat. Okay. So kalau macam mana nak rasa kan. Saya pernah buat satu kursus mana kita merasai apa yang anak-anak yang ada masalah sensori ni rasa. Nanti puan-puan kat rumah boleh cuba kan. Apa yang saya buat dulu, kita berdiri di atas meja. Atau berdiri tempat yang tinggi. Dan kita ada seorang menunggu di bawah dan dan kita perlu sambut bola daripada bawah tu. So daripada kan kita berdiri, dalam keadaan berdiri tempat yang tinggi kita nak sambut bola. So itulah feel dia bila anak-anak yang ada masalah proprioceptif dengan vestibular. Nanti balik boleh cuba. Berdiri di atas tempat yang tinggi dan seorang tunggu di bawah dan cuba balik. Dan yang bawah tu balik bola kita sambut yang kat atas tempat tinggi ni. Itulah feel dia kalau nak rasa kan. Alright. Okey, sentuhan. Okey, ada tactile, sentuhan. Ada kalau anak-anak yang ada masalah sentuhan ni mereka tak suka dipeluk, ataupun boleh juga ada anak-anak yang dia tak suka ada tagging baju dekat belakang. Ataupun baju berkolor, mereka tak suka. Okay, ataupun anak-anak yang ada masalah auditory, pendengaran, dia tak suka bunyi-bunyi yang kuat. Dia tak boleh adapt dengan bunyi yang kuat. Contoh macam bunyi construction, bunyi vacuum, bunyi blender, ataupun bunyi kawan-kawan lain yang menangis. Ada juga mereka tak boleh tolerate. Okay. Ada yang masalah bau. Masalah bau dengan gustatory rasa ni, dia boleh lihat pada anak-anak yang picky eater. Biasanya anak picky eater ni memang kan dia ada masalah sensori dari segi rasa dan juga bau. So bila tengok tekstur makanan tu lembik, mereka tak suka, ataupun sejuk, mereka tak boleh tolerate, ataupun ada anak yang hanya pada satu jenis makanan sahaja. Saya ada seorang murid saya berdarah Scotland. Berdarah Scotland tau, dia Scottish boy. Tetapi dia punya menu hari-hari hanyalah kari ayam. Okay? Very special. So tapi nasib baiklah demam memang dah pakar lah buat kari kan. So hari-hari kalau datang sekolah memang bekal dia nasi dengan kari ayam walaupun dia Scottish. Macam tu. So dia very strict lah. Memang dia akan makan satu jenis je. Dan ada juga student saya yang hanya makan nugget brand Tesco sahaja. Then there's one day mak dia kata dah habis dah. Dah habis cari dah nugget Tesco ni. Pergilah semua Tesco pun habis. Tak ada. So belilah nugget brand lain. So memang dia tak makan lah nugget tu. Alright. So dari segi visual ada yang suka tengok benda berpusing, dia akan perhati je. Ataupun benda yang bergerak-gerak, melambai-lambai, dia suka. Okay.
Okey, terima kasih. Masih ramai lagi yang menjawab. Okey, betul. Prostotat adalah keseimbangan posisi badan menyebabkan keseimbangan dan pergerakan tubuh, betul. Okey, tanya siapa yang menjawab. Okey. Okey. So, bila kita cakap pasal sensori, ianya akan berlaku secara serentak dalam kehidupan seharian kita. Dia tak akan berlaku berasingan, betul tak? Dia takkan berlaku bunyi-bunyi sahaja. Dia takkan berlaku bau-bau sahaja. Dia akan kombinasi. Kau tengok gambar ni kan, tengok yang wanita berbaju hijau. Sebenarnya walaupun dia tengah buat kerja, dalam masa yang sama dia dengar kawan dia berbincang. Dia boleh rasa angin sejuk hawa aircon, dia boleh dengar kawan dia menaik, dia boleh bau kopi kawan dia order. Sambil tu dia pun boleh minum. So semuanya akan berlaku dengan serentak. So sensori ni dia tak akan datang satu. Okay. Okay. So bila sensori ni berlaku dengan serentak, ada kanak-kanak kita yang mengalami masalah untuk memproses sensori-sensori ni. Ini kita panggil sensory processing disorder. Okay, sensory processing disorder ni boleh dilihat pada banyak kanak-kanak. Kadang-kadang kita tak, kadang-kadang anak-anak yang autism ni pun dia memang ada masalah sensory processing disorder. Dia ada ketidakupayaan ataupun kadang-kadang ADHD pun mereka pun ada masalah sensory processing disorder. Dia tidak boleh, tidak keupayaan mereka untuk memproses input sensori berfungsi dalam keadaan baiklah dalam kehidupan seharian. So, isyarat sensori dia tak teratur seperti biasa. Tengok tu seperti macam saya cakap tadilah. So bila sensory processing ni berlaku, dia dah stuck dalam kepala, dia dah jam, tu yang akan trigger masalah-masalah tingkah laku. Macam tadilah ada satu puan tanya saya tadi kan, dia akan bila berlakunya masalah sensory ni, dia dah stuck, dah jam, itulah yang menyebabkan masalah tingkah laku. Tapi masalah tingkah laku ni, dia ada juga disebabkan bukan sensori lah, maksudnya memang tingkah laku itself lah. So nanti akan ada topik, ada penceramah lain yang akan cover bab tingkah laku. Okey, dari segi prevalence, kalau kita tengok tahun ke tahun, memang anak-anak autism ni makin bertambah. Pertamanya sebab kefahaman tentang autism tu dah semakin bagus. Macam tuan-tuan dan puan-puan sekarang lah kan, dah mula mencari ilmu, dah mula explore perkara-perkara baru tentang anak istimewa, anak autism. Disebabkan itu juga ibu bapa dan guru-guru mula perhatikan ciri-ciri, dan bila ada je yang mungkin tak sama seperti anak-anak lain, kita cuba dapatkan pandangan, cuba dapatkan nasihat daripada yang pakar. Dan kedua, kerana kita sekarang sudah mampu untuk diagnose, kita punya fasiliti kesihatan pun dah mampu untuk diagnose. Ada kalau kita tengok dari segi kita check up yang dekat KK pun kita dah ada MCAT tu kan. So MCAT tu pun dah ada orang cakap superficial screening dah untuk anak-anak. So kalau semakin makin lambat kita punya anak kita punya delay, kita dah boleh minta pakar kanak-kanak tengok, dan mereka pun dah ada yang mahir lah untuk diagnose. Okay, so ini adalah punca ketidakupayaan. Okay, so kalau punca dia antara ketidakupayaan yang lain tu macam kita boleh tengok genetik lah. Kalau kita cakap congenital ataupun masalah genetik, contohnya macam penyakit anemia, thalassemia, masalah jantung, hati, diabetes, ada masalah paru-paru. Okay. Antara punca ketidakupayaan lain juga adalah disebabkan developmental. Maksudnya perkembangannya daripada janin sehingga dia lahir tu memang kita dah nampak ada masalah kesihatan lah. Sehingga dia lahir pun kita dah tahu yang dia memang akan ada masalah ketidakupayaan. Dan kalau macam penyakit rubella pula, dia boleh menyebabkan pekak, buta ataupun terencakkan. Okey.
Kalau yang lagi satu dari segi developmental juga macam cerebral palsy lah. Okay, kerosakan dalam otak berlaku di peringkat akhir kandungan sewaktu kelahiran. Kalau macam sewaktu kelahiran tu kan biasanya kalau macam labor proses tu terlalu lama, so anak tu kurang oksigen. Bila dah lama kan labor proses tu dah lama, anak kurang oksigen pun boleh menyebabkan masalah, menyebabkan cerebral palsy. Ataupun sebaik dilahirkan ataupun di peringkat kanak-kanak, ataupun bila dah lahir tiba-tiba ada infection ke, tiba-tiba ada cakap demam panas, pun boleh menyebabkan cerebral palsy. Yang ketiga adalah sakit atau kemalangan. Okay. Tapi berbeza pula dengan penyebab autism. Okay, sebelum tu saya nak tengok dulu kalau ada soalan daripada kawan-kawan kita. Okey, kalau anak tu suka makan Maggi saja, adakah sebagai penjaga perlu mengikut permintaan anak itu? Okey. Okey. Dia makan Maggi saja tu memang dekat rumah pun samalah. Kalau dia memang maksudnya sepatutnya kita kena perbagaikanlah makanan anak tu. Sebagai pendidik apa yang kita boleh buat, kita boleh perkenalkan makanan-makanan yang baru kepada budak tu lah, kepada pelajar tu. Kalau contoh hari ni kita target untuk dia makan nasi. Okey, tak perlu banyak. Hari ni kita target satu sudu je nasi. Tapi sebelum tu sediakanlah nanti reward ke untuk dia kan. Okey, satu untuk satu sudu nasi, lepas tu dia dapat Maggi. So dari situ kita cuba ubah dia punya kita panggil sebagai kaedah modifikasi lah, supaya modifikasi tingkah laku dia daripada dia makan Maggi saja kepada dia makan benda lebih berkhasiat. Tapi kena berbincang jugalah dengan parents dia kan. Mungkin parents dia lebih tahu kat mana kat rumah mungkin kenapa bolehlah berbincang membuat strategi yang baru supaya anak tu boleh diperkenalkan dengan makanan yang berbeza. Saya nak tambah Duchenne MD pun dari betul tu Puan, betul. Duchenne MD pun memang dari genetik. Terima kasih Puan. Alright. Okay, saya teruskan ya kepada slide penyebab autism. Alright. Okay, macam tadi dia yang tanya saya, betul ke vaksin tu menyebabkan autism? Macam saya cakap lah, saya tak ada solid answer, saya tak ada solid evidence untuk memberitahu yang vaksin tu menyebab lah. Setakat ni memang mereka menidakkan yang vaksin tu adalah penyebab kepada autism. So memang tidak diketahui sehingga kini, tapi ada faktor-faktor yang mengatakan autism ni disebabkan genetik, ada yang mengatakan disebabkan oleh kromosom, seperti kromosom 7 di mana dia adalah berkaitan dengan awal otak. Dan ada juga kalau kita tengok dari segi struktur dan cara berfungsi otak individu autism dengan anak-anak tipikal ni memang dari segi medikal memang mereka mengatakan ada sedikit perbezaan lah. Keadaan perinatal. Perinatal ni maksudnya sebelum dia bersalin tu ada fetal distress ataupun low birth weight ataupun induced labor. So ini adalah faktor-faktor yang menyumbang lah. Saya tak kata ini penyebab, ni faktor-faktor. Okay. So ada yang kata terdedah pada logam berat ni macam saya cerita tadi lah. Ada seorang doktor yang memang tengah menjalankan kajian berkenaan dengan logam berat ni memang menyumbang kepada autism. Tapi macam saya pernah cakap, saya pernah baca juga, logam berat ni bukan sahaja pada vaksin tau. Sebenarnya logam berat ni pun ada terdapat pada bahan-bahan mainan anak kita, krayon, barang tulisan kan. Kalau macam mainan-mainan Lego tu semua kadang-kadang saya bukanlah kata apa, tapi kadang-kadang macam yang kalau yang mahal tu kan, kalau brand mahal kan mereka ada tuliskan non-toxic something. So mungkin benda-benda tu mungkin boleh menjadi faktor jugalah. Sebab kadang kalau anak kita masa kecil kan memang suka fasa mouthing, masuk barang dalam mulut, hisap kan, anak-anak kecil memang macam tu.
Alright. Okay. Okay, dari segi pengesanan awal, alright. Okay, pengesanan pada waktu lahir biasanya ini kalau masalah-masalah yang medikal lah kan, anak-anak yang memang ada masalah medikal tu memang waktu lahir lagi dia dah nampak lah ujian APGAR tu skor dia 110 tu bawah 3 dan 7 ke atas. Okay, biasanya ujian ni dijalankan oleh doktor lah. Okay, pengesanan pada waktu neonatal lahir pada 2 minggu. Biasanya ni kan kita ada nurse datang ke rumah ataupun kita pergi ke KK, dia akan check reflex kan, dia ada pegang anak kita macam ni dan tengok anak kita ada moro reflex tak, dia ada tengok anak kita ada genggam tangan ataupun tidak, ada rooting reflex ataupun tidak, dan check jaundice jugalah. Okay. Pengesanan bayi pada lahir sehingga 2 tahun, ada buat ujian deria, pendengaran. Pendengaran tu contohnya kalau dia bunyikan loceng ke, anak tu akan berpaling. Refleks moro, moro yang kalau kita ni anak tu akan terbuka tangan dia, terkejut. Biasa orang tua cakap anak terkejut kan, suruh bedung. Itu adalah moro refleks sebenarnya. Memang moro refleks tu dia akan slowly disappear bila anak bayi tu membesar. Tapi sebenarnya macam orang-orang dululah kan cakap kita anak tu terkejut. Tapi tu memang itu adalah reflexes yang perlu wujud pada anak-anak kecil. Tapi dia tak boleh lama lah, pada satu tahap moro reflex tu perlu disappear, dia perlu hilang. Okey, bertindak balas, tak ada bunyi. Okey, penglihatan, dia ada refleks mengelip mata, tidak menumpu dan mengekori pergerakan cahaya. Okey, dari sentuhan, pengesanan awal, mengelak dari peluk, melentikkan badan bila peluk, refleks genggaman, baby sikit dan lain-lain, lemah. So macam palmar grasp reflex pun kalau masa bayi pun kita boleh nampak kan dia suka pegang jari kita. Biasa kan mak cakap, oh dia pegang tangan lah, dia pegang jari. Itu memang palmar grasp reflex dia. Bila kita letak je dia akan genggam. So palmar grasp reflex ni pun dia tak boleh lama, dia perlu pada satu masa dia akan hilang. Okey, kebanyakan daripada masa perkembangan berlaku agak lambat. Okey, kalau pengesanan pada kanak-kanak, ujian deria juga dijalankan, yang pendengaran biasanya dijalankan oleh audiologis lah. So ada setengah hospital di tempat saya kerja dulu di UM, memang bayi lahir dijalankan ujian audiologi buat ujian pendengaran. Tapi saya tak rasa semua hospital ada kot. Sorry saya rasa macam saya bersalin baru-baru ni pun di Seremban tiada. Tapi yang sebelum ni di UM memang mereka ada buat untuk anak-anak yang baru lahir. Okay, tidak bertindak balas apabila dipanggil, apabila seorang bercakap dengannya dari belakang. Ataupun kalau kita perasan dekat tadika mungkin ada anak-anak yang sering mengadu ke sakit telinga. Sakit telinga kan, dia jadi otitis media kat dalam, infection kat dalam. Okey, sakit tekak, demam panas. Okey, kemudian selalu minta guru ulang sesuatu yang diperkatakan. Kalau kerap sangat kita perhatikan, kenapa kalau kita cakap je dia minta kita ulang. Kita cakap dia, kita minta ulang. Kita kena perhatikanlah ciri-ciri tu. Alright? Okey. So dia tak nak turut serta aktiviti melibatkan perbualan. Kalau kita cakap tu mungkin dia tidak begitu melibatkan diri, mungkin dia tak ada kurang respon, tak berminat, okey. Kemudian dia bercakap dengan sebutan tidak jelas. Sebab apa dia sebut tidak jelas? Sebab mungkin dia tak dengar perkataan yang jelas, kan? So kalau dia tak dengar dengan bagus, macam mana dia nak hasilkan perkataan yang betul? Okay. So ini hanyalah kemungkinan. Okay. Apa ciri-ciri sekalipun yang kita nampak, itu semua adalah kemungkinan. Okay. Jangan cakap pula saya kata ini, oh ini betul ni diagnosis, ini adalah autism, ini adalah ADHD. Ini adalah ciri-ciri yang kita perlu lihat. Ini adalah salah satu orang cakap apa, pengetahuan untuk kita perkembangan anak-anak. Saya cakap jujurlah, saya rasa kadang-kadang kalau saya hantar anak saya ke pengasuh, sometimes saya sendiri pun perlukan pengasuh tu sendiri bagi feedback kepada saya. Kadang-kadang anak dengan kita dah sampai dah malam, betul tak? Sometimes saya pun terpaksa tanya, ini hari ni ada
duduk tak? Duduk sendiri ke? Yelah, sometimes kita miss some part of that kan. So kita kena, itulah fungsinya pendidik untuk ada ilmu-ilmu ni supaya kita bantu parents kita mengenal pasti ciri-ciri yang boleh mungkin kita boleh elakkan lah dari segi ketidakupayaan yang boleh kita elakkan, ataupun kalau betul itu ada satu ciri-ciri yang membawa kepada ketidakupayaan, kita boleh lakukan intervensi dengan lebih awal. Okey, saya tengok dulu ada soalan ke? So Hospital Putrajaya pun ada test pendengaran. Wah, Ampang pun dah ada. Wah, bagus-bagus. Lepas ni kita boleh pilih lah hospital ni nak bersalin. Okey, very good lah. Banyak dah adanya. Okay. Alright. Okay. Sorry. Hujan dia penglihatan. Okey. Hujan penglihatan. Okey. Tadi pendengaran, sekarang penglihatan. Kalau anak-anak yang ada masalah penglihatan, kebanyakannya masa mereka agak lambat lah. So saya ada seorang anak Down syndrome yang memang ada masalah penglihatan, di mana mereka melakukan operation lah untuk lens kan. So memang sebabkan masalah penglihatan tu perkembangan dia agak terhad, agak lambat, lebih pasif, berbanding dengan rakan sebaya lain, kurang memahami perkataan bagi benda yang boleh dilihat. Diri yang lain akan lebih sensitif menggantikan diri penglihatan lah. Macam tadi saya cakap, bila dia tak nampak, dia akan lebih banyak peka menggunakan telinga dan juga rasa detektan. Okey, bagaimana pendidik membantu kanak-kanak mengatasi masalah kanak-kanak berkeperluan khas? Inilah yang penting sekali. So melalui kaedah penilaian dan pemerhatian yang berterusan. Okey, kalau macam kita perasan kan ada something yang mungkin dia tak sama dengan anak-anak aktiviti yang lain dalam kelas kita, kita cuba bagi perhatian sedikit pada dia, lakukan sedikit penilaian, pemerhatian berterusan. Kita tengok kekerapan berlakunya, apa yang contoh kalau dia flapping hand tu, adakah hari ini saja dia flapping hand sebab dia terlalu happy, ataupun memang dah kerap, ataupun mula sekali, lepas tu 2 kali, 3 kali kan, kena ceritalah. Ataupun mungkin anak-anak kanak-kanak tu hari ni cakap 1 word, tiba-tiba minggu depan dah ada 2 words, words dah bertambah. Itu pun satu penilaian yang bagus untuk anak berkeperluan khas kan. Kalau kita boleh bagi satu feedback macam tu pada parents, ia sangat bagus. Okay, kita beri sentuhan dan belayan. Okay, kadang kita kena sentuh juga. Sebab ada anak-anak yang tak suka disentuh, tak suka berada dalam kumpulan sebab dia rasa bila tak suka pada disentuh, tak suka berada dalam kumpulan, so dia akan mengelak daripada duduk melakukan aktiviti bersama-sama. So dengan kita berada berdekatan dengan dia, kita sentuh, so kita boleh tengok apa reaksi dia. Okay, berinteraksi dengan kanak-kanak, berkomunikasi. Okay. Kalau macam dari segi komunikasi, esok akan ada topik yang di-cover oleh cikgu, ada Puan Nadia. So nanti boleh tanya lebih lanjut lah macam mana nak galakkan komunikasi sebagainya. Kepelbagaian alat permainan dan kesesuaian aktiviti mengikut peringkat umur. Yes, yang ini pun sama. Yang ini kita kena expose banyak alat permainan dan ikut kesesuaian lah. So kalau kadang-kadang daripada segi mainan pun kita dah tahu dah. Oh, kenapa dia main macam ni? Oh, kenapa dia tak suka mainan yang basah-basah? Oh, kenapa dia tak suka mainan yang berbunyi-bunyi? Macam tu. Okay, saya tengok mungkin ada persoalan. Oh, Hospital Kelang pun ada. Oh. Okay, Puan Kristina, satu sharing yang menarik lah. Okey, alamat dia dan nombor. Oh, Hospital Kelang pun dah ada. Okey, sebagai pendidik kita diberitahu untuk buat penilaian secara berterusan. Borang penilaian tu kita boleh dapat untuk dijadikan rujukan. Okey, untuk macam mana kita nak buat penilaian secara berterusan ni, kita boleh tengok kita boleh refer dari segi perkembangan normal.
Okey, contoh kan kita boleh cari satu perkembangan sebagai guideline, kita dapatkan dua perkembangan normal kanak-kanak. Okey, contoh perkembangan normal kanak-kanak tu kan. Okey, umur sekian-sekian sepatutnya dah boleh memahami arahan ataupun boleh lihat, boleh jadikan rujukan dari buku pink. Buku pink tu pun boleh, ataupun puan boleh juga Google apa cakap chart developmental punya milestone. So daripada situ, okey, kita jadikan guideline. Apa yang sepatutnya umur 5 tahun, sepatutnya boleh buat apa. Sepatutnya 5 tahun berapa banyak words. Sepatutnya 5 tahun dia dah boleh bermain dengan cara apa. Jadikan yang normal milestone tu sebagai guideline untuk kita buat penilaian pada anak-anak yang lain. Okey? Puan Ramiza, saya harap menjawab ya. Okey. Okay. Mengenal pasti autism. Okay. Autism pun tiada biological marker. Maksudnya kita tak nampak pun lahir-lahirnya kita tak nampak. Kan tak ada ujian darah yang kita boleh buat. Okay. Apa yang kita buat ialah kita kenal pasti melalui profil tingkah laku kanak-kanak. Okay. So biasanya kalau anak-anak autism yang very mild, very sikit-sikit je lah yang dia punya apa orang cakap ciri-ciri dia tu memang lambatlah kita biasanya lambatlah parent tu akan dapat diagnosis unless kalau parent tu memang betul-betul ada knowledge ataupun mereka dalam bidang tu lah ataupun kadang-kadang mereka ada experience so they are very alert on child developmental. So kalau jika anak lambat bertutur, periksa pendengaran untuk memastikan pendengaran yang baiklah. So usually kalau anak-anak autism kebiasaannya kalau sebelum didiagnose mereka akan melalui ujian pendengaran, ujian penglihatan. So biasanya ujian pendengaran tu dibuat sebabnya biasanya parents akan bagi tahu doktor yang anak saya lambat bercakap. So bila anak lambat bercakap, so dia mungkin berkait rapat dengan masalah pendengaran. Sebab itulah juga pendengaran dan penglihatan ni antara test awal yang dilakukan sebelum autism tu sebelum anak-anak tu didiagnose sebagai autism. Okay. Okay, saya nampak tadi ada soalan. Kita pergi soalan sekejap. Okay. Oh, okay. Okay, terima kasih Puan Ramiza dah faham. Okay, kita teruskan. Okay, so ni adalah diagnosis autism lah. So pakar-pakar kanak-kanak usually mereka menggunakan DSM-5 lah yang terbaru. So dalam DSM-5 ni dia macam kitab lah, kitab yang tebal di mana kat situlah cara untuk mereka mendiagnose kanak-kanak autism. Sebab tu kadang-kadang diagnose autism ni kadang mengambil masa. So mereka perlu tengok dari satu perkara ke satu perkara kepada satu perkara. Okay, instrumen terbaik adalah menggunakan ADOS ataupun ADR lah. Dia ada jugalah antara instrumen lain yang mereka gunakan juga selain DSM-5. Okay. Disebabkan terdapat pelbagai tahap dan spektrum autism, terdapat pendapat mengatakan autism mungkin disebabkan oleh kombinasi beberapa punca seperti genetik dan persekitaran. Okay. Contohnya ada jugalah yang kata tengok handphone banyak menyumbang kepada tengok gadget kan menyumbang kepada autism. Okay. Pendapat saya kalau kita nak cerita pasal gadget ni ialah saya faham kita semua memang sekarang ni di era penggunaan gadget. Tambah lagi musim PKP ni kan kita tengok laptop, anak pun datang tengok laptop. Apatah lagi kalau kanak-kanak sekolah yang sekarang yang tak boleh pergi sekolah pun semuanya pembelajaran mereka melalui media melalui laptop ataupun melalui handphone. Kan ada perbualan, ada apa orang cakap, ada grup WhatsApp antara cikgu dengan anak murid. Semua kita tak boleh lari daripada benda tu semua. So apa yang saya boleh cakap, penggunaan gadget ni tidaklah dilarang, tapi perlulah berpada-pada, bersederhanalah dalam penggunaan gadget tu bersama anak. Anak nak dengar lagu pun tak ada masalah, kat TV anak saya pun dengar. Tapi apa yang saya buat kalau anak saya nak dengar lagu, saya ada bersamalah.
So saya akan nyanyi dengan dia, we do some music on movement kan. Kita tak left dia sendirilah. So memang ada kala masa kita boleh je nak leftkan dia, tapi kita kena set the time. Kalau kita kata nak guna gadget tu, nak guna TV, nak tengok bagi handphone tu 10 minit, dan 10 minit sahajalah. So itu adalah beberapa part lah yang mengatakan autism disebabkan genetik dan persekitaran. So ada isu yang lebih sensasi tu, mereka mengatakan imunisasi campak begut dan rubella tu, yang di mana dia punya vaksin tu pengawet dia ada thimerosal tu. Tapi masih lagi tiada, saya cuba juga mencari tadi kalau ada lah yang terbaru kan, tapi saya pun masih belum menjumpai lah evidence yang solid lah, kajian yang betul-betul kukuh mengatakan thimerosal ni antara penyebab kepada autism. Alright, kita tengok pada soalan. Okay. Oh, betul. Okay. Okay, so dari segi penawar, kadang-kadang ada pada tanya kan, selalulah kita berhadapan dengan soalan, teacher, autism ni boleh baik tak? Autism ni ada ubat tak? Okay. So autism ni memang dia tiada penawar, tetapi kita boleh meningkatkan kualiti hidup dia. Kita boleh bantu anak-anak autism ni berhadapan dengan situasi-situasi ataupun fasa kehidupan dia yang mendatang dengan lebih baik. Sebab fasa kehidupan anak-anak ni akan berbeza bila umur meningkat. Okey, challenge dia berbeza, cabaran mereka berbeza. Pada sekolah, cabaran mereka mungkin nak berhadapan dengan sekolah. Okey, bila dah masuk remaja, cabarannya berbeza. Itulah intervensi yang kita perlu sediakan untuk mereka. Kita perlu ada support untuk mereka meneruskan dia orang punya kehidupan. Okey, tak ada penawar tu tak apalah, tapi yang penting intervensi itu perlu dijalankan dan perlu berterusan. Sebab kita tak boleh fikir yang anak tu hanya habis pada peringkat sekolah. Dia akan melalui fasa remaja, dia akan melalui fasa dewasa. Macam mana pada fasa dewasa dia nak bekerja, remaja nak berkawan, mungkin ada yang nak berkahwin pada usia dewasa. Okay, semua tu kita kena fikirkan lah. Sebab tu intervensi awal tu penting. Supaya kita nak membantu dia menghadapi cabaran-cabaran hidup dia pada fasa-fasa yang akan datang. Okey. Okey, lebih awal dimulakan lebih bagus intervensi. Lebih awal intervensi jalankan, lebih baguslah perkembangan kanak-kanak tersebut. Alright. Okey. So, ini adalah keluarga profesional. So, dalam kat sini boleh nampak special needs teacher, pengasuh serta pendidik nursery pun memainkan peranan yang sangat-sangat penting. Serius, saya rasa memang sangat-sangat penting. Sebagai parent pun saya rasa memang sangat penting, sebab dari sinilah sebenarnya kita boleh monitor anak-anak kita punya perkembangan. Alright. Okay, so ini slide yang terakhir. Alright, saya sekejap ya, sekarang pukul berapa? Okay, kita ada sikit je masa lagi, kita ada sedikit pop quiz. Okay, saya buka pada soalan dulu. Okay. Adakah kaedah pengajaran intervensi keganasan boleh pakai sesuai untuk anak remaja? Okey, Encik Samsul, kaedah pengajaran intervensi individu diguna pakai untuk anak autism dan remaja. Okey, dia bergantung kepada tahap anak-anak tersebut, Encik. Contohnya kalau dari segi contohnya biasanya kita ajar, kalau bila dah remaja kita lebih kepada orang cakap apa ni? Teknikal, masalah kerja-kerja teknikal ataupun kita panggil sebagai macam mana ni? Saya terlupa term tu. Vocational. Biasanya anak-anak remaja dan dewasa ni kita menggunakan approach vocational. Kita ajar dia kemahiran-kemahiran yang seperti contohnya buat air, kemahiran yang mengemas ataupun buat kuih yang untuk mereka survive untuk akan datang. Kalau anak-anak tu, kalau kita gunakan anak autism yang sesi individu tu boleh juga, tapi tengok semula kepada keperluan anak tu, pada tahap anak tu. Kalau anak tu masih lagi di tahap yang perlukan one-to-one, kita masih boleh gunakan
Contohnya kalau masih remaja yang masih belum toilet train, boleh gunakan kaedah yang sama individu tu untuk anak-anak remaja. Okey. Jadi Cik Samsul menjawab tak soalan saya, jawapan saya? Okey, ada soalan lagi sebelum kita pergi kepada pop quiz. Okey, kalau tak ada soalan, saya akan pergi kepada pop quiz. Okey, saya minta semua orang untuk sediakan, ada satu kertas dengan pen kan? Masing-masing ada kertas dan pen? Okey, good. Okay, get ready kertas and pen. Okay, so saya akan tunjuk soalan dan terus jawab. So lepas soalan tu saya akan bagi jawapan. So kita tengok berapa ramai yang betul. So siapa yang boleh jawab 7 ke atas, saya akan bagi token tadi lah. Okay? Alright, okay, get ready dah semua? Kalau get ready? Dah. Okay. Sekejap. Okay, soalan pertama. Okay, dah jawab? Okay, boleh cek jawapan. Cek ya, saya tengok banyak mesej masuk chat. Okay, soalan kedua. Okay, kita tengok jawapan. Soalan ketiga. Okey, dah jawab. Saya akan bagi jawapan. Kisah soalan keempat. Okay, kita tengok jawapan. Okay. Kalau salah, tulis je kat tepi jawapan tu A ke B ke. Nanti last kali tulis besar-besar berapa jumlah yang betul. Okay, soalan kelima. Okay, kita tengok jawapan. Alright, soalan keenam. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Soalan ketujuh. Okay, kita tengok jawapan. Okay. Okay, dah check ya. Kita pergi soalan seterusnya.
Kita cek jawapan. Alright. Soalan ke-9. Okey, kita tengok jawapan. Soalan terakhir. Okey, kita tengok jawapan. Alright, kita habis. Okey. Semua dah jawab ke? Macam mana? Boleh angkat tak? Angkat tak skor masing-masing? Kita nak tengok berapa. Skor berapa tu? Amalina. Oh, saya tak nampak. Berapa? Tunjuk tangan. Ada nombor berapa? Wah, 9. Good job. Lagi. Wah, 9 juga. 9. Tanya. Wah, semua skor. Wah, semua skor 5 ke atas. Tanya. Okey, 8. Okey, Tanya. Puan Siti Nuraini. Ni berapa ni, Puan Rosliza? Roslina. Oh, 8. Okey. Wah, hebatlah semua untuk tim kali ni. Okey, saya tengok ya, ada mesej. Wah, 8. Boleh. Okay, 8. 10, 7. Okey. Baguslah semua boleh jawab. Okey, tanya semua. Okey. Dengan ini saya akan menghadiahkan kepada semua 100 peserta e-book saya. Okey. Oh, ada yang tak sepaham dah keluar jawapan. Alamak, minta maaf Puan, cepat sangat ya. Okey, nanti saya akan paskan e-book kepada Urus Setia. Nanti saya minta Urus Setia. Boleh ke Puan Zaiha? Okey, thank you Puan Zaiha. Ada apa-apa soalan terakhir sebelum kita jumpa untuk slot kedua malam ni? Kita nak kena bertenaga sikitlah malam ni. Okey. Oh ya, laju sangat. Okey, malam ni kita buat cara lain pula malam ni insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Kalau tak ada apa-apa, saya akan habiskan di sini. Saya serahkan kepada Urus Setia. Okey, terima kasih Puan Ida Adila. So, tepuk tangan untuk semua. So, saya nak ajar cara tepuk tangan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Okey, ini adalah cara tepuk tangan bagi mereka yang mempunyai masalah pendengaran. Jadi kalau dia tepuk, dia tak dengar kan? Kita dengarlah sebab kita boleh mendengar. Jadi kalau macam mereka yang mempunyai masalah pendengaran, mereka tak boleh nak dengar bunyi tu. Jadi caranya ialah begini. Puan Zaiha pun dah hebat dah. Okey, so kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada Puan Ida atas perkongsian yang sangat menarik. So saya juga nak mengucapkan tahniah pada semua sebab sangat aktif, sangat hebat, sangat bertenaga walaupun kita buat kelas waktu petang. So saya mengharapkan momentum ni terus dikekalkan hingga ke akhir bengkel Cikgu Anis kita. So sekarang ni partisipan dalam Zoom ada lebih kurang 90 lebih. Dalam Google Classroom kita ada kita ada 93 dan yang dalam KitCare untuk pengesahan kita ada